Okey, kita boleh mulakan hari ini kuliah hadis. Hadis 984, Babul Wasoyah, iaitu bab wasiat. Kalau satu disebut wasiat, kalau jamak wasoyah. Wasoyah itu jamak, maknanya wasiat-wasiat. Baik, kita teruskan. Minta seorang boleh baca. Okey, Hajati baca. Saya baca Ustaz, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 984 dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, seorang Muslim yang ada padanya sesuatu yang ia hendak wasiatkan, tidak sepatutnya ia bermalam 2 malam, melainkan hendaklah ada wasiatnya itu tertulis di sisinya. Muttafaqun alaih. Baik, kita catatkan dulu apa pengertian wasiat. Ya, boleh catat dulu. Wasiat ialah, catat ya. Wasiat ialah pesan-pesan seseorang yang masih hidup untuk dilaksanakan oleh yang ditinggal mati mengenai sesuatu yang penting dilakukan bila yang bersangkutan meninggal. Itu pengertian wasiat. Baik, kita catatkan pula hukum 984. Catatkan 984 hadisnya. Hadis sah. Matan diperintah orang yang mempunyai harta berwasiat sebelum ia meninggal dunia. Hukum wajib. Baik, saya masuk mula. Hadis yang dibaca tadi bermaksud seorang Muslim yang mempunyai sesuatu urusan untuk diwasiatkan kepada ahli warisnya, maka hendaknya wasiat itu ditulis bila ia ingin urusannya terpelihara, walaupun sisa hidupnya tinggal 2 malam. Ya. Walaupun dia tahu dah dekat dia nak mati. Jadi kalau dia ada perlu berwasiat, maka hendaklah wasiat itu ditulis supaya urusan itu terpelihara dengan baik. Jadi terkadang waris-waris ni ada
yang tak tahu harta orang tua. Terkadang orang tua ni ada setengahnya mereka yang buat harta. Ke mana-mana dia pergi, ke negara mana dia pergi, dia buat harta. Sehingga warisnya tak tahu. Harta dia merata dunia. Jadi sebaiknya hendaklah ditulis wasiat itu supaya ahli waris itu dapat trace di mana hartanya. Ini dikatakan sebagai hukum, katanya wajib. Jadi wajib. Mana wajib dia berwasiat, meletakkan wasiat. Supaya apa? Supaya ahli waris tahu. Sebab terkadang memang macam itulah. Waktu hidup dia banyak berahsia. Dia tidak menyatakan harta-harta di mana. Tapi bila mati kan jadi susah kepada ahli waris. Sehingga ahli waris tak tahu ke mana kedudukannya. Tak tahu ke mana kedudukannya. Baik kita teruskan lagi. Hadis 985. Siapa nak baca? Baca Ustaz. Sila. Dari Sa'd bin Abi Waqqas, ia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, saya mempunyai harta dan tidak mewarisi saya melainkan seorang anak perempuan saya. Oleh itu, bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Tak ada masalah. Saya bersedekah dengan separuhnya. Tidak. Bertanya, bolehkah saya bersedekah dengan 1/3-nya? Boleh, 1/3. Tetapi 1/3 pun banyak. Kerana sesungguhnya engkau meninggalkan waris-warismu di dalam keadaan kaya. Lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka di dalam keadaan apa, meminta-minta kepada manusia. Muttafaq alaih. Baik, catatkan hadis 985. Catatkan hadis sah. Matan, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi sekiranya nak berwasiat untuk disedekahkan, untuk diwakafkan, maka seseorang itu dibagi tahu bahawa tidak boleh dia berwasiat lebih daripada 1/3 hartanya. Mana itu yang dibenarkan. Kalau dia nak wakafkan dan sebagainya, maka tak boleh melebihi daripada 1/3. Jadi dalam hadis ini kalau kita tengok tadi, Sa'id bin Abi Waqqas yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mempunyai harta, dan tiada seorang yang akan mewarisinya kecuali saya ada hanya seorang anak perempuan. Maka apakah aku boleh bersedekah 2/3 dari hartaku? 2/3 Sabdanya tidak. Lalu aku berkata, apakah aku boleh bersedekah separuhnya? Jawabnya tidak. Lalu aku berkata, apakah aku boleh bersedekahkan 1/3-nya? Sabdanya 1/3, dan 1/3 itu pun dah banyak. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan papa, sehingga mereka itu menjadi beban kepada orang lain. Jadi artinya meninggalkan ahli waris
ya, dengan keadaan kaya itu adalah lebih baik daripada meninggalkan ahli waris keadaan begitu apa dan meminta-minta ataupun jadi beban, ya, kepada orang lain. Ini yang diberitahu oleh Rasul. Artinya keputusan yang dapat diambil pada hadis ini, wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3. Ya. Kalau si mati, dia diwakafkan semua hartanya, sedangkan dia ada waris, dia sudah berdosa. Ya. Jadi itu salah. Baik, 196 pula. Teruskan lagi baca. 98, sorry. 986, ya. Saya baca Ustaz. Okey, dari Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah, bahawasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah mati mendadak dan ia tidak mengadakan wasiat. Dan saya sangka kalau ia sempat berkata-kata, nescaya ia bersedekah. Oleh itu, apakah ia dapat ganjaran jika saya bersedekah buat dia?" Sabdanya, "Dapat." Muttafaqun alaihi, dan lafaz itu Sahih Muslim. Satu lagi, dia sambung. 987. Ya. Dari Abi Umamah Al-Bahili, ia berkata, saya telah dengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah beri hak kepada tiap-tiap yang berhak. Oleh itu tidak ada wasiat bagi waris. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan empat, kecuali Nasa'i, dan dihasankan dia oleh Ahmad dan Tirmizi, dan dikuatkan dia oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Jarud. Ya. Saya tirkan, ya. Hadis 987 dengan 988. Sekalikan. Hadis sah. Matan, tidak patut berwasiat kepada ahli waris yang mampu ni, ya. Saya silap 9 986 dan 987 Ustaz. dah 98 tak 986 sebenarnya saja 986. Buat pembetulan, ya. 986 saja. 987 tu lain, dia lain cerita. Belum lagi. Okey, 986, ya. Buat pembetulan. 986 hadis sahih isnad. Buat pembetulan, ya. Hadis sahih isnad. Kemudian dalam bracket tawakkuf. Dalam bracket tawakkuf. Tawakkuf ejaannya tawaqafa. Tawaqafa. Matannya, ibu boleh mendapat ganjaran kerana perbuatan anaknya.
hukum sebab tidak boleh. Bracket surah An-Najmi ayat 39. Surah 53. Baik, saya masuk dulu ya. Hadis 986 ni sahih pada isnad, pada sanad. Maknanya ya orang-orangnya ya sahih, betul. Tapi dalam isinya ya bertentangan dengan ayat Quran. Sedangkan hadis yang boleh dipakai ialah hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sebab itu diletak tawakuf. Tawakuf ni daripada perkataan waqaf. Waqaf ni maknanya diamkan dulu atau berhentikan dulu. Diamkan dulu atau berhentikan dulu, itu maknanya tawakuf daripada perkataan waqaf. Ya. Daripada waqaf, berhenti. Ya, jadi ya, dalam hukum ya tidak, sebab tidak boleh. Maknanya ganjaran itu ia tidak dapat kepada si mati. Apa sebab? Ya, sebabnya ialah ya bertentangan dengan surah An-Najmi ayat 39 ya pada surah 53 ya yang berbunyi wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang manusia atau insan melainkan apa yang ia usahakan. Jadi artinya hal akhirat ini jangan kita fikir senang-senang sahaja kita boleh dapat pahala ya daripada orang lain tolong kita. Jangan kita berharap demikian. Ya, sebab ya ayat Quran menerangkan tidak ada bagi manusia melainkan apa yang ia usahakan. Itulah yang ada di depan Allah Ta'ala. Baik, apa mengena dengan anak tadi? Ya. Nabi bersabda, kalau mati seseorang tu terputus amalnya, kan kita ingat lagi hadis tu. Ya, pertama ialah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang memberi manfaat, ketiga ialah waladun solihun yad'u lahu, iaitu anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi ya yang tinggal tadi hanya 3. Jadi yang ketiganya ialah anak yang soleh. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, itulah yang kita tinggalkan. Tapi si anak ni ya sedekah untuk ibunya, sedekah untuk ayahnya yang meninggal. Ya, dalam hal ini ya si ayah dan si ibu itu tidak dapat pahala. Yang dapat pahala ialah si anak saja sebab anaknya yang berusaha yang hidup. Jadi dia yang dapat pahala. Ya. Jadi orang tuanya hanya dapat apa? Iaitu dapat doa daripada anak yang soleh ini. Dan seandainya anak itu adalah didikan kita, maka kebaikan anak itu juga akan dapat daripada kita akan dapat daripada ilmu yang kita berikan kepada si anak. Itu dikatakan ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang memberi manfaat kepadanya. Maknanya kalau kita didik dia, maka kita mendapat pahala daripada ilmu yang kita berikan kepadanya. Jadi kita kena ingatlah, jangan kita nak mengharapkan sedekah daripada anak-anak kita, dia bawakan sedekah itu, sedekah ini. Itu belum tentu sampai mengikut ulama-ulama mazhab. Benda yang tak tentu sampai yang kita harapkan jangan. Yang nak kita buat yang kita sendiri, mana kita lakukan. Solat, puasa, haji ataupun sedekah yang kita buat. Bukan si anak buat.
kita buat, ya. Anak akan dia buat dapat pahala daripada kerja dia. Kita dapat pahala daripada kerja kita. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ya. Hadis ini bertentangan dengan surah An-Najmi ayat 39. Ya. Jadi kalau mereka yang memahami tentang hadis ini, sudah tentu dia akan berpegang kepada hukum itu, iaitu hukumnya tidak boleh. Dalam hadis ini apa? Adakah si ibu dapat pahala daripada sedekah si anak tu? Ya, dapat pahala. Jadi dalam hadis tu, jadi hadis ini kedudukannya hanya sahih isnad. Sahih isnad daripada orang-orang yang bercakap, tetapi kandungannya bertentangan dengan Al-Quran. Itu bezanya. Baik, kita teruskan lagi. Hadis 987. 987 ni ada sambung ni 988. Siapa boleh baca 988? 987 dah baca tadi. Sambung 988. Siapa yang baca tadi? Sila baca. Balik. 988. Sebab ada satu hukum. Dan diriwayatkan dia oleh Daraqutni dari hadis Ibnu Abbas dan di akhirnya ditambah sabdanya, kecuali jika disetujui oleh ahli-ahli waris dan isnadnya hasan. Ya. Abang nyatakan ya 987. 988. Hadis sah. Matan. Tidak patut berwasiat kepada ahli waris. Kepada ahli waris yang mampu dan tidak boleh wasiat kepada ahli waris yang jahat. Hukum sebagai satu ketentuan. Biasanya kalau dah meninggal, maka harta itu dah jadi sebagai harta pusaka. Kecuali apa yang orang tuanya wasiatkan untuk dia untuk diwakafkan dan sebagainya. Ataupun dia nak berikan kepada seseorang. Contohnya di antara adik-beradik orang tua ini ada yang benar-benar dhaif, miskin. Maka orang tua ni ada menulis wasiat nak diberikan kepada adik-beradik dia. Jadi adik-beradik dia yang susah itulah. Maka kalau wasiat itu nak dibuat, dia tak boleh melebihi daripada 1/3. Yang lain itu dah pemberian pusaka untuk si waris. Ini maknanya harta itu dah jadi harta pusaka. Bukan lagi sebagai harta sedekah. Tak, dah jadi harta pusaka. Itu, kalau dia nak berwasiat, dia wasiat ketika hidup. Dan diterangkan bahawa tidak boleh berwasiat kepada ahli waris yang jahat. Sebab yang jahat ni biasanya dia tidak menepati janjinya.
kuat ya, wasiat itu dibuang dalam tong sampah saja. Supaya tidak dibenarkan berwasiat ya, kepada ahli waris yang jahat. Ya. Berwasiat kepada ahli waris yang kaya, yang mampu. Mana kalau dia nak bagi pun tak boleh kepada ya ahli waris yang dia memang dah senang. Yang nak dibagi ialah kepada yang susah, ahli waris yang susah. Itu dia nak ya bagi ya kepadanya. Itu wasiat, tapi tak boleh melebihi 1/3. Ya, mengikut hadis yang kita baca tadi. Baik ya, selanjutnya hadis ini kena baca ada pendek-pendek. Kena baca habis. Ya. Dia satu hukum. Siapa nak baca silakan. Silakan. Orang yang sama pun. Biasa baca Ustaz. Tak apa. Siapa nak baca? Saya baca ya. Okey. Sila. Senyap je. Ha. Okey. 989 sampai 991 Ustaz. Okey, habiskan. Saya baca je lah. 989 dari Muaz bin apa ni Ustaz? Dah tak ada. 9 Muaz bin apa ni Ustaz? Tak Muaz nampak. bin Jabal. Oh, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal, ia berkata, telah bersabda Nabi SAW, sesungguhnya, ni apa Ustaz dah tak nampak juga. Alfa apa? Sesungguhnya Allah memberikan. Oh Allah. Dia tak ada, dia hitam. Allah lagi Ustaz? Allah memberikan. Oh, Allah memberikan. 989 kan? Ya, tapi dia punya tu dah tak ada. Perintah tak clear. Perintah ada. Sesungguhnya Allah memberikan bersedekah kepada kamu dengan 1/3 harta. Ni pun tak ada hilang Ustaz. Harta kamu harta kamu. Betul? Sedekah saat menjelang. Kamu akan bukan. 1/3 harta kamu yang tu dah tak ada. Saat menjelang. Saat menjelang kematian kamu. Saat menjelang kematian kamu. Kamu akan meninggal sebagai penambah pada kebajikan-kebajikan kamu. Ya. Itulah. 990 dah dikeluarkan hadis dia dah. Wa akhrajahu Ahmadu wal Bazzaru min hadisi Abi Darda. Dah dikeluarkan dia oleh Ahmad bin Bazzar dari hadis Abi Darda. Okay, 991 dan oleh Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah, dan semua itu lemah tetapi sebahagiannya menguatkan sebahagian. Wallahu alam. Baik, 988 catatkan sampai 991 ya. 988 sampai 991. Catatkan hadis boleh dipakai. Matan menerangkan bahawa wasiat 1/3 itu adalah sebagai tambahan kebaikan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik Jadi dalam hadis 988 sampailah kepada 980. 981. Hadis ini hanya nak menerangkan bahawa wasiat yang seseorang itu wasiat 1/3 itu sebenarnya sebagai tambahan kebaikan diri dia ataupun
tak ada apa yang dia nak jadikan sebagai amal jariah, maka itulah penambahan kebaikan untuk dia mati. Contohnya dia mempunyai rumah sewa, ada 5 buah rumah sewa, contoh ya. Jadi, kalau salah satu tidak diwakafkan rumah tu hanya jadi rebutan waris dan kita sebenarnya tidak dapat apa-apa. Jadi seandainya ada 5 rumah sewa tu, satu diwakafkan untuk anak-anak yatim, contoh. Jadi yang 4 itu dah jadi rebutan waris. Yang satu inilah penambahan kebaikan kita mati. Ada juga pahala yang mengalir untuk kita mati. Macam itulah contoh. Itu dikatakan sebagai ziyadah fi hasanatikum, iaitu penambahan pada kebaikan kamu. Jadi artinya wasiat 1/3 itu adalah dibolehkan. Baik habis tentang wasoya. Sekarang ni ada satu bab ni, tapi satu tajuk dan satu hadis. Pendek je. Babul wadi'ati. Bariskan. Babul wadi'ati. Okey, siapa nak baca? Babul wadi'ati. Silakan. Saya baca, Ustaz. Apa makna dia bab wadiah ni, Ustaz? Okey. 992. Wadiah ni maknanya tumpang barang. Tumpang barang. Okey. 992. Dari Amru bin Shu'aib, dari bapanya dan datuknya, dari Nabi SAW, ia bersabda, barang siapa dititipkan satu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya. Dikeluarkan dia oleh Ibnu Majah dan pada isnadnya ada kelemahan. Dan bab pembahagian zakat telah terdahulu di akhir bab zakat dan bab pembahagian fa'i 2 dan qanimah 3 akan datang mengiringi jihad, insya-Allah. Baik, kita catatkan dulu dia punya hukum 992. Hadis lemah. Matan, orang yang menerima titipan tidak diwajibkan menjamin terhadap titipan itu. Hukum sebab ada jaminannya. Titipan ni tumpang barang. Atau titipan namanya. Tumpang barang. Jadi dalam hadis ni, kalau orang tumpang barang, mana tidak ada bertanggungjawab kalau apa-apa terjadi kepada barang itu, orang yang ditumpangkan tu dia tidak bertanggungjawab. Dan tidak wajib mengganti. Tapi di sini dha'fun wa isnadihi dha'fun. Sanad-sanadnya ada kelemahan. Sebab itu yang sebetulnya mengikut hukum ada jaminannya. Baik. Seseorang yang menerima titipan dari orang lain, kalau barangnya mengalami kerosakan
maka penerima titipan tidak mengganti kerugian pada pihak yang titip. Apabila ternyata memang kerosakan itu terjadi dengan tidak sengaja atau kerana adanya bencana alam, maka yang dititipi tidak berkewajipan untuk mengganti. Contohnya, dia tumpang rumah apa barang kat rumah tu kebetulan kena banjir. Ya, contoh apa barang listrik lah ditumpangkan kat dia, ya, dia kata nanti 4 hari saya datang nak ambil. Ya, hari ini saya tak ada kenderaan. Dia tumpanglah dulu. Kebetulan banjir. Ya, barang dia pun rusak. Barang tuan rumah pun rusak. Barang orang titip pun rusak. Jadi kat situ tak boleh disalahkan tuan rumah. Tuan rumah punya barang pun banyak rusak. Ya, itu kena tahulah. Tapi seandainya barang titipan itu dia gunakan. Ya, contohnya misal kata, saya tumpangkan kereta ni kat sini ya. Atau kalau kau nak gunalah. Ya. Maknanya dia mengizinkan kalau kita nak guna kereta tu. Kemudian kereta tu pula bocor ke kita guna. Itu baru tanggungan kita. Kita kena betulkan. Ya. Itu tanggungan kita. Sebab kita guna. Tapi kalau kita tak guna, ya, dia datang tak boleh start. Bateri dah kong. Itu bukan salah kita. Ya. Itu maknanya kerana lama dia tinggalkan, saya tak usah apa pun. Jadi itu tanggungan orang yang punya barang. Ya. Macam itulah cara hal titipan. Maknanya titipan ni juga kita ada tanggungjawab juga sebenarnya. Jadi satu tanggungjawab buat kita. Jadi kita kena jaga juga khawatir nanti, ya, barang yang dititip itu hilang, rosak, ya, risau juga kita. Ya. Artinya yang menerima titipan itu, dia pun sebenarnya ada tanggungjawabnya. Ya, maka tamatlah surah bab wadi'ah. Wadi'ah ni, ya, satu hadis je. Itu pun hadisnya ada kelemahan. Pun, ya. Baik, sekarang kita masuk satu sebagai pembukaan, ya. Bab ni panjang, tapi tak apa, kita baca mana yang kita dapat, ya. Iaitu kitabun nikah. Kitabun nikah. Mana dalam kita punya pelajaran hadis ni lengkap, ya, daripada bab air dulu, bab wuduk, solat dan sebagainya, sampailah, ya, sekarang ni kitabun nikah, ya. Kitabun nikah. Baik, bagaimana, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan hal, ya, nikah ini, ya. Jadi kita boleh teruskan kitabun nikah, bab nikah. Okey, siapa nak baca? Kalau ada yang lain nak baca, silakan. Sila, siapa nak baca? Yang lain pula. Ada tak? Baca lah. Baca mana pun tak apa. Silakan. Senyap je yang lain. Malu kot. Buka mic. Mic tu buka. Ustaz, saya punya modul hadis ni dah habis. Buku tak ada buku, Ustaz. Buku tak ada tu, saya terkejut. Saya ingat saya seorang tak ada. Saya tak ada buku pun, Ustaz. Tak tahu yang lain ada ke? Tak ada. Semua dah habis? Ya, Ya, tak tahu. semua dah habis. Ada, dah habis kan? Hadis dah habis dah. Tak maklum. Tak maklum awal kita. Saya ingatkan orang lain dah ada, saya yang tak ada. Saya rasa saya tak ada. Memang dah tak ada dah. Tak jadi nikah lah hari ni. Tak jadilah kita nikah hari ni. Saya pelik tu. Penghabisan ni dah. Tak maklum. Lain kali kalau buku-buku nak habis tu maklum awal, ya. Jadi saya dapat sediakan. Jadi untuk
untuk buku selanjutnya, ya, 5 kitab hadis tu. Itu buku apa ya? Saya nak tengok 4. satu juga. 4. Berapa? Ini buku empat. Sekarang buku empat. Buku kat kulit tu nombor berapa? 4. 4. Ini Betul empat. sahabat bentak ke 4 kan? Yang habis tu 4 lah ya. 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 Jadi akan sambung kepada buku 5 lah nanti. Ya. Tak apa. Buku lima sekarang. InsyaAllah. Ini boleh nanti boleh hantarlah alamat ya. Alamat balik hantar ya. Kat mana alamat hari tu dah lesap. Tak tercatat lah dalam tali pun dah hilang. Nanti hantarlah alamatnya dapat saya postkan untuk hadis ya. Nombor hadis yang kelima insyaAllah. Jadi itu saja untuk hari ini kita punya kuliah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran tadi. Jadi artinya dalam bab yang kita belajar tadi ialah bab wasiat. Ya, terkadang ya seseorang tu dia nak tidur, dia tinggalkan kertas bawah bantal. Ya. Mana mata tahu mati malam ni dia wasiat ke anak-anak. Ya. Mungkin wasiat tu bukan harta saja, tapi mungkin wasiat supaya anak-anak ya yang memutuskan hubungan silaturahim, ya supaya dia berhubung balik. Ya. Jadi wasiat kepada bukan semestinya wasiat tu harta. Itu maknanya anak-anak yang bertelaga, bergaduh sehingga tak berteguran. Jadi si mak ni pun hibah lah atau orang tua ni hibah lah. Jadi dia berwasiat lah supaya si anak tu ya berhubung balik, ya baik-baik semula, berbalik berbaik semula. Macam itulah. Ya. Maknanya kadang orang yang prihatin macam itulah dia tulis. Ya. Kalau tak mati, simpan balik. Ya. Nanti nak tidur, letak balik. Macam itulah. Biasa. Ya. Itu. Yelah kita tak tahu kan. Kadang-kadang yang dalam tidur, tengok terus tidur. Tak bangun. Kan berapa banyak. Terus tidur. Ya. Jadi itulah bila kita bangun tu, kenapa kita sebut Alhamdulillahillazi. Ya. Ahyana ba'da ma'amatana. Jadi kita memuji Allah. Jadi itu saja hari ini. Kita jumpa lagi dan kita sudahi dengan sadaqallahul azim wa sadaqar rasulullah.